Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله العلي العظيم. أما بعد. Tama-tamanya ขอบคุณครับพี่ล้อ daripada Songkla jadi pengurusi hari ini. Saya tertanya-tanya mana perginya orang Malaysia sehingga jemput orang Thailand mempengerusikan. Nasib baik dia tak kecek Thailand. Kalau tidak kita akan put Thai. Kita akan put Thai filah. Taib. Alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat, dua nikmat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan manusia, iaitu nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang. Tadi kita tengok bagaimana peristiwa yang berlaku di Syria, mengingatkan kembali ketika mana ana di bumi Urdun suatu ketika dahulu. Baru balik bulan 8 lepas. Tempat ana duduk di Jordan, kalau nak pergi ke Syria 30 km. 30 km dari tempat ana nak menuju ke Syria. Dan ramai di tempat kita melihat pelarian Syria. Allahu Akbar. Dalam keadaan serba kekurangan, mereka meneruskan hidup lari daripada Bashar Assad laknatullah, lari bawa anak kecil untuk nak menyelamatkan anak dan keluarga, meminta di jalanan, menebalkan muka dan berada di bawah kemah-kemah. Dan tatkala ini, waktu ini adalah waktu musim sejuk, faslus syita di Syria dan juga di Jordan. Baru-baru ini salji sangat tebal turun di bumi Mafraq, Jordan, Syria dan sebagainya. Pelarian Syria berada di dalam kemah yang bukan dalam bangunan ini, kemah yang plastik, berserta dengan anak. Dituruni salji. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita duduk dalam rumah, kita duduk dalam asrama, ada sobah, ada pemanas. Ada pemanas itu pun kena pakai selimut yang tebalnya, yang beratnya 8 kilo. 8 kilo kami pakai selimut yang tebal. Itu pun tak tahan. Kesejukan yang sangat melampau di bumi Arab baru-baru ni. Dan bila mana kita berada di Malaysia, bila tiba musim faslus syita, musim sejuk, kita merasakan, ya Allah, bagaimanalah anak-anak kecil Syria, bagaimanakah pelarian di sana. Tatkala mana kita hari ini berada dalam keadaan tak perlu pakai baju sejuk pun. Nah, kalau kita tengok tengah-tengah hari di luar sana di jalanan, orang siap boleh buka baju, panas. Nah, bawa motor tak pakai tudung, panas. Tapi di Syria terpaksa kena pakai pakaian yang tebal untuk melindungi tubuh daripada sejuk. Mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah sekalian, bila tengok dalam keadaan ini, teringat kembali bagaimana nostalgia lama. Suatu ketika dahulu ana juga berada di tempat entum, lupa nak meraihkan. Bila tengok depan lupa nak meraihkan bendahari PM Kias. Begitu juga dengan
JTK kita dan seluruh esko-esko yang ada. Baik, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini berkenaan dengan cinta Allah, matlamatku. Ini tajuk yang diberikan, dan insya-Allah ana memohon kerjasama daripada semua yang hadir pada hari ini, kerana kita membincangkan satu tajuk yang besar, satu tajuk yang mungkin tak terlintas di fikiran orang lain untuk nak bincangkan tajuk ini. Tajuk yang mana mungkin pada kita tengok Allah, cinta Allah. Nah, selingan. Selingan. Please silent. Okey. Baik. Bila kita sebut berkenaan dengan cinta, apa yang akan terbayang di dalam fikiran kita? Agak-agaklah sebenarnya anda tak suka. Kalau kaku sini, anda suka berjalan, suka nak bertanya. Tapi tak ada arah hari ni, tak ada mic yang boleh berjalan. Kalau tidak nak berjalan dah, sampai ke belakang sana nak akan pergi. Okey? Bila kita sebut cinta, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita akan bayangkan? Ada orang bila kita sebut cinta, ada yang senyum, ada yang masam. Ustaz Firdaus senyum, esok balik nak bertemu dengan cinta. Nah, apa yang kita faham tentang cinta? Kebiasaannya bila disebut cinta, kita akan hadir dalam hati kita ataupun fikiran kita berkenaan dengan pasangan hidup. Bila sebut cinta, terus kita akan nampak, kalau siswanya dia akan nampak siswi, kalau siswi dia akan nampak siswa. Betul tak? Betul ke? Sikoh molek malam ni. Pelajar kiyah ni rupa-rupanya sikoh. Nah, zaman Ana dulu masya-Allah, zaman Ana tak sikoh. Bila penceramah tanya kita jawab. Tapi tahun ni alhamdulillah nampak sikoh, tawaduk molek. Nah, takut jadi sikah, tidak sikoh. Baik. Ala kulli hal, bila kita sebut berkenaan dengan cinta, kita akan terbayang pasangan yang sedang berkasih. Ini pandangan kita, bayangan kita. Ana mohon maaf ya, kerana slide ini baru je dibuat pada pukul 5 petang tadi. Jadi terimalah seadanya. Terimalah seadanya. Ala kulli halnya kita akan bincangkan. Yang kedua, kita akan nampak, bila sebut cinta, kita akan nampak pasangan suami isteri. Lagi kita akan nampak berkenaan dengan kebahagiaan, kedamaian, seolah-olah dunia ini diciptakan penuh dengan keindahan bila ada cinta. Lelaki ni saja je kontrol macho. Nah, padahal dalam hati ada taman, kata orang. Baik. Seterusnya, bila kita sebut soal cinta juga, ramai orang mudah sempitkan pemikiran. Orang ringkaskan, orang cuba menyempitkan apa kefahaman tentang cinta. Yang mereka nampak adalah berpasangan sesama manusia. Sedangkan skop cinta lebih luas daripada itu. Para ulama meluaskan pengertian tentang cinta. Ada kalanya ya, yang kita tengok, cinta ini bukan hanya melibatkan sesama manusia, tapi cinta ini yang melibatkan perasaan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, yang paling utama. Yang kedua, bila kita sebut berkaitan dengan cinta, cinta juga melibatkan perasaan cinta dengan makhluk selain pada manusia. Baik. Kesimpulan yang kita boleh buat berkenaan dengan cinta, cinta harus diluaskan kembali skopnya. Jangan bataskan pengertian cinta hanya kepada pasangan kekasih, kepada orang yang berkekasih. Tak. Cinta ni lebih luas kepada Sang Pencipta. Cinta ni kepada makhluk lain. Nah, buktinya apa dia? Bila mana kita sebut tentang cinta ini harus diluaskan skopnya, buktinya datang dalam bentuk hadis yang mana Nabi SAW sebut. Tawaduk betul pelajar-pelajar kias ni. Bila kita tanya dia senyap. Bila sebut perkataan Nabi juga dia senyap.
Ana pun tak tahu ini jenis tawaduk ke jenis tak apa. Ikhwas sekalian, sebelum kita bahas ya, ana suka untuk terangkan perkara ini. Ramai di kalangan mahasiswa hari ini kecelaruan tentang nilai. Bila kita bertemu dengan orang besar, kita bertemu dengan orang hebat, bertemu dengan menteri, bila kita nak bertanya, nak bercakap dengan dia, satu keaiban bagi kita kalau kita tak sebut Tan Sri, Datuk Sri, betul tak? Satu keaiban. Tapi kita tak merasa aib bila mana mendengar orang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sahut salam ke atas Nabi. Ini manusia ketandusan nilai. Sama juga bila mana anda bagikan salam sebentar tadi, saja nak tengok, rupa ingatkan di KTD sahaja, rupanya di kias mungkin juga sama. Kita ketandusan nilai. Bila mana orang bagi salam, tak ramai yang cuba untuk nak menyahut salam. Wallahu alam, mungkin mereka tidak tahu erti nilai salam, ataupun mereka lupa tentang nilai salam. Tapi bila mana bola mencecah jaring gol, manusia akan melaung sehabis mungkin suara dia dengan mengatakan gol. Tapi bila manusia ada yang memberikan salam kepada dia, seolah-olah tak ada apa-apa. Ini yang nak sebutkan kita ketandusan nilai pada hari ini. Mahasiswa Islam ketandusan berkenaan dengan nilai. Tahu tak bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak bunyi juga lagi. Sebab tekuk dah kita. Nah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi rumah sahabat memberikan salam, sahabat berada di dalam rumah, dia dengar Nabi bagi salam. Tapi dia jawab dalam keadaan slow. Dia jawab salam tapi dalam keadaan slow supaya Nabi tak dengar. Nabi bagi lagi salam yang kedua, Assalamualaikum. Dia jawab juga dalam keadaan slow. Nabi bagi lagi salam yang ketiga, dia jawab juga dalam keadaan slow. Akhirnya Nabi adab ya, Nabi nak ajar adab. Bila mana kita bagi salam 3 kali depan rumah orang, kena patah balik. Nabi patah balik. Bila mana Nabi patah balik, sahabat keluar. Kalau kita tak patah balik dah, tunggu situ. Kalau 3 kali bagi salam tak keluar juga, kita masuk gidal lah. Manusia hari ni dah. Sebab kita rasa tak apa rumah sayang kita. Tapi Nabi ajar kita bila bagi salam 3 kali, orang tak sahut salam, balik. Nabi balik. Tapi sahabat keluar, sahabat kata, dia ada wahai Rasulullah. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa sahabat buat macam tu? Sahut dalam keadaan Nabi tak dengar dia. Sebab sahabat tak ditahu nilai salam. Salam adalah doa. Assalamualaikum artinya salam sejahtera ke atas kamu. Apatah lagi datangnya doa tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak dapatkan doa Nabi bukan senang, tapi sahabat tadi tahu nilai salam. Tapi mahasiswa hari ini yang belajar diploma syariah, diploma usuluddin, diploma pengajian Islam, mereka tak tahu nilai salam. Yang mereka tahu, bila mana bola mencecah jaring gol, mereka akan laungkan sekuat mungkin. Sebab dia tahu payah nak dapatkan gol. Ini kita pada akhir zaman. Baik, kembali kepada kesimpulan cinta. Artinya cinta ini harus diluaskan kembali konsepnya. Bukan hanya hubungan melibatkan manusia, tapi lebih dari itu. Buktinya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nombor 16 di dalam sahihnya, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu
ahabba ilaih mimma siwahuma. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan yang nak tuliskan di depan. 3 perkara apabila seorang hamba memilikinya, dia akan merasakan kenikmatan, iaitu kelazatan ataupun kemanisan bagi iman, iaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain kedua-duanya. Artinya apa? Cinta ini bukan hanya sekadar Allah dengan Rasul. Maknanya Nabi nak khabarkan manusia, memang jenis manusia, cinta dia bukan sekadar Allah dan Rasul. Boleh jadi dia cinta pada perempuan, boleh jadi orang perempuan cinta pada lelaki, boleh jadi orang perempuan cinta kepada perkakas emas, boleh jadi orang lelaki cinta pada motor dia. Nah, kalau adik buat terbalik motor sikit, cala sikit, dia kata pegang adik tanpa, dia lebih sayang motor daripada adik. Nah, ini realiti. Maknanya apa? Maknanya cinta ini luas. Tapi Nabi ajar mesti utamakan Allah dan juga Rasul, baru kita akan rasa kemanisan iman. Baik, ada apa dengan cinta? Kita nak berbicara tentang cinta. Sempat anak tengok dan anak kaji sebentar tadi, kalimah cinta ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil hub, ya? Di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 141 tempat. Ya, kalau salah tolong betulkan. Ini apa yang sempat anak tengok sebentar tadi. Kalimah hub di dalam Al-Quran ada 141 tempat. Maka kalau kita rujuk hadis, pastinya lebih banyak lagi. Maknanya apa? Allah tidak letakkan sesuatu perkataan di dalam Al-Quran kalau ia bukanlah perkara yang penting. Maknanya soal cinta pasti soal yang sangat penting, kerana diulang sehingga kan 141 tempat. Kita sebutkan lagi, kenapa antara kepentingan cinta? Kerana ia melibatkan soal keimanan dan kekufuran seseorang. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Baik, bila kita bincang lagi, fikir lagi, kenapa cinta Allah kita nak jadikan matlamat? Kenapa kita nak meraih cinta Allah? Orang yang tak tahu kenapa dia nak raih, dia tak akan buat. Tak tahu kelebihan, dia tak akan buat. Kalau orang hari ni dia tak tahu kalau makan nasi itu boleh mengenyangkan, dia tak akan makan. Sebab memang fitrah manusia, dia akan buat perkara yang menguntungkan dia. Ya? Baik, ini satu hadis yang anda petik daripada Sahih Muslim. Ada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini menggambarkan kepada kita, bila mana kita dapat syurga, kita dapat cinta Allah, kita akan tahu apa sebenarnya yang kita dapat. Hari ni ramai orang nak kejar cinta. Ana nak ajak supaya kita mengejar cinta Allah, kita kena tahu bila kita kejar cinta Allah, kita dapat cinta Allah, apa kita akan dapat. Kita baca bersama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Qala fayuhibbuh Jibril thumma yunadi fis sama' fayaqulu inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Fayuhibbuhu ahlus sama'. قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض.
Apa maksud dia? Nampak anggur tak kena terjemah lah dah. Nampak pahal belakang. Biasa ke zaman dulu ceramah ni dalam bahasa Arab. Zaman Ustaz Yahya Osman dulu. Allah yarham Ustaz Yahya Osman dulu. Bila keluar Allah yarham Ustaz Yahya Osman, dia bawa sekali keluar dengan bahasa Arab. Kalau tak percaya tanya Ustaz Abdul Sattar. Ada ngajar lagi tak Ustaz Abdul Sattar? Misri. Ada lagi tak Ustaz? Hai. Ustaz Abdul Sattar tak ada dah. Warga Mesir. Besar. Pakai spek. Tanya dia, bagaimana bahasa Arab pada zaman Allah yarham Ustaz Yahya Osman. Hebat. Maksud dia, baik kita tengok sedikit terjemahan. Maksud dia apa? Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka dia akan panggil malaikat Jibril alaihi salam. Ana guna perkataan malaikat di situ sebenarnya silah. Ya. Malaikat artinya jamak. Tapi mufrad, apa dia mufrad kepada malaikat? Apa maksud mufrad kepada malaikat? Malak. Ya, malak. Yang sebutan betulnya bila kita nak sebut malaikat Jibril itu silah. Tapi orang Melayu disebut malaikat. Tak apalah kita meraihkan uruf. Yang betulnya adalah malak Jibril. Tapi orang Melayu panggil malaikat. Ya. Ketika mana bila mana Allah cinta kepada seseorang, dia panggil Jibril alaihi salam. Dan dia katakan kepada Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh kerana itu, cintailah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhirnya orang tersebut pun dicintai oleh Jibril alaihi salam. Setelah itu Jibril berseru di atas langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyintai si fulan. Oleh kerana itu cintailah dia. Kemudian para penghuni langit mula mencintainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah itu para penghuni bumi juga mencintainya. Allahu akbar. Hebatnya bila mana orang ini Allah cinta pada dia. Habis. Ya. Hari ni ramai orang duk kejar cinta manusia. Mereka lupa cinta Allah. Mereka lupa bila mana nak dapatkan cinta manusia, dapatkan dulu cinta Allah. Bila mana dapat cinta Allah, Allah cinta pada manusia, kepada seseorang, seluruh rakyat, seluruh penghuni langit cinta pada dia. Tak cukup dengan itu, penghuni bumi pula cinta pada dia. Ini perkara yang kita kena tahu. Kenapa kita berbicara kena cinta pada Allah? Sebab kita nak dapatkan cinta penghuni langit dan juga cinta penghuni bumi. Begitu juga hadis yang sambungan daripada hadis tersebut, bila mana Allah benci kepada seseorang ataupun si fulan, Allah akan panggil malaikat Jibril. Allah akan katakan pada malaikat Jibril, sesungguhnya aku benci kepada si fulan. Maka bencilah dia. Allah ni bila dia benci pada si fulan, diarahkan tentera-tentera dia, diarahkan kepada malaikat-malaikat dia, diarahkan kepada kerajaan-kerajaan dia, benci kepada si fulan tersebut. Kerana aku benci, Allah kata. Kemudian para pembesar malaikat Jibril ini khabarkan kepada penghuni langit supaya benci kepada si fulan tersebut yang mana Allah benci. Bukan sekadar penghuni langit, ditambah pula dengan penghuni bumi. Kita cuba bayangkan sejenak, bayangkan sebentar. Bayangkan bila-bila bangun tidur saja esok pagi, tiba-tiba kawan sebilik kita benci kat kita, tak bercakap dengan kita. Kita keluar pergi bilik lain, orang lain pun tak bercakap dengan kita. Masuk ke kelas dalam keadaan muka yang sedih, nak bercakap dengan orang lain, tiba-tiba orang lain tak sahut percakapan dia. Apa kita rasa agak-agak?
Itu baru di kalangan sahabat-sahabat kita. Bayangkan kalau seluruh penghuni langit, malaikat dan juga penghuni bumi benci kepada orang tersebut. Allah, nak duduk mana kita? Nak duduk mana kita? Besar setara mana kita? Selama kening kita rasa kita gedebeh, bahasa Kelantan. Kita rasa kitalah yang terbaik. Tapi bila mana Allah benci pada si dia, minta maaf, sorry bro, gua juga tak boleh turut. Gua juga kena benci pada kamu. Ya? Baik. Kita teruskan lagi. Bila kita tahu kena dapatkan cinta Allah, kita kena tahu juga bagaimana nak meraih cinta Allah. Hebat, subhanallah. Anda tengok di kalangan muslimat, siswi-siswi yang ada, semuanya kebanyakannya ada pen dan ada kertas. Mahasiswa dia bawah sikit daripada Imam Asy-Syafi'i. Dia dengar, dia masuk, kemudian dia simpan. Subhanallah. Anda boleh bagi bahasa orang Arab, dia kata hek, hebat. Nah, ikhwas sekalian, guru kami sentiasa berpesan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayyiduhu. Ilmu itu adalah barang buruan, payah kita nak ikat. Wal kitabatu qayyiduhu. Tulisan itu adalah pengikat dia. Oh, semangat. Pen tak ada pun kertas, buat mimik muka mungkin macam-macam, dia menulis dah. Biasalah, sebab dulu pun kita pernah buat juga kat penceramah dulu. Mungkin balas, ya Allah balas. Baik. Bagaimana yang kita nak raih cinta Allah? Kita tahu bila mana Allah cinta pada si fulan, seluruh apa yang ada di bumi dan di langit cinta pada kita. Ini hadis yang menerangkan bagaimana kita nak meraih cinta Allah. Kita baca bersama. Matan hadis tersebut anda petik daripada Musnad Imam Ahmad, ataupun boleh rujuk juga Al-Jami' As-Saghir yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, meninggal pada tahun 911 Hijrah. Imam As-Suyuti mengarang kita Al-Jami' As-Saghir min hadithi Al-Bashir An-Nadhir. Kitab nama Jami' As-Saghir. Kita boleh tengok dalam ni daripada Muaz, faqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki an rabbih azza wa jalla yaqul haqqat mahabbati lil mutahabbin fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilin fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihin fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadhilin fiyya المتحابون في على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. Allahu Akbar. Orang yang tahu hadis ni, mereka akan dapat cinta Allah. Bukan sekadar tahu, tapi mereka buat. Kalau mereka buat perkara ini, insya-Allah mereka akan dapat cinta Allah. Sebab kita tak berani katakan, kalau Al-Quran tak cerita, Nabi tak cerita, tiba-tiba kita dengar ada orang kata kalau buat sekian-sekian kamu akan dapat cinta Allah. Kita katakan berkait dengan soal ganjaran dan juga balasan, kalau Allah tak cerita, Nabi tak sebut, kita kata sorry. Kita kata sorry. Kita perlukan kepada dalil bila kita bercakap soal hujjah, bila kita bercakap soal balasan dan juga ganjaran. Dan ini yang disebut di dalam hadis. Ya? Maksudnya dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, orang yang saling mencintai keranaku pasti diberikan cintaku. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang saling menyambung persaudaraannya keranaku
pasti diberi cintaku. Yang kedua. Yang ketiga, dan orang yang saling menasihati keranaku pasti diberikan cintaku, serta orang yang saling berkorban keranaku pasti diberikan cintaku. Orang-orang yang saling mencintai keranaku, yakni nanti dia di akhirat berada di mimbar-mimbar dari cahaya, para nabi, siddiqin dan juga orang-orang yang mati syahid merasa iri hati dengan kedudukan mereka ini. Masya Allah. Hebat taraf yang mana bila mana orang dapat cinta Allah, kedudukannya sangat hebat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir. Silap tulis Al-Jami' As-Saghir. Nombor hadis 4198. Apa yang kita dapat faham daripada hadis tersebut? Yang pertama sekali nak jelaskan sebelum kita jelaskan makna hadis, Allah gunakan perkataan al-mutahabbina. Apa maksud al-mutahabbina? Apa maksud al-mutahabbina? Tak sedap lah tak boleh jalan. Kalau boleh jalan kita turun tanya seorang-seorang. Siapa nak jawab? Al-mutahabbina, apa maksud dia? Malu hamba ni. Hamba pun makiah juga. Apa maksud al-mutahabbina? Ha? Fadal ya Syekhuna. Ustaz kita, mikrofon ada. Ustaz yang senyuman dia manis, masya-Allah. Sila Ustaz. Apa maksud al-mutahabbina? Cuba bagi tahu pada orang ramai. Ustaz tahu tak? Dalam hadis sebut, man da'a ila huda kana lahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu. La yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Ustaz kena tahu benda ni Ustaz. Bila mana orang minta supaya diberikan penerangan, Ustaz kena tahu yang ni. Siapa-siapa yang menunjuk jalan kepada hidayah Allah, kana lahu ajru mislu ujuri man tabi'ahu. Pahala dia akan dapat orang yang buat apa yang dia cakap, tak berkurang sedikit pun. Tak syariat lagi Ustaz? Sila. Ustaz yang pakai baju warna purple lah. Laki Ustaz. Apa maksud al-mutahabbina? Ha? Tak dengar Ustaz. Pakai mic. Orang nak dengar suara Ustaz belakang ni. Tak buka mic. Mutahabbi ni perkataan asal dia ahabu, mencintaiku. Maksud al-mutahabbina? Mencintaiku. Tahabbun, maksud apa tahabbun? Tafa'un. Atau wazan tafa'un. Apa maksud tafa'un? Hak belakang, hak suka dia. Dia nak tolong. Sebab tu dia tolong suka. Kalau dia tak suka, hamba tak manggil tadi. Sebab dia tolong. Sila, lakan Ustaz. Apa maksud tafa'ul? Tafa'ul maksudnya saling buat. Tafa'ul atau wazan tafa'ul, saling buat. Makna apa? Tahabu, orang yang saling cinta mencintai. Al-mutahabbuna maksudnya orang yang saling cinta mencintai. Ini maksud dia. Jadi kita kena tahu bahawasanya Allah nak ajar kita, kamu nak hidup atas dunia ni, kamu tak boleh duduk seorang-seorang. Nak duduk atas dunia ni tak boleh duduk seorang-seorang. Kamu perlukan kepada orang lain untuk hidup di atas dunia ni. Ini apa yang nak disampaikan. Penggunaan tafa'ul bererti saling. Sharing is caring. Saling tukar menukar sebagai contoh. Sebab itu digunakan perkataan al-mutahabuna.
Orang yang saling cinta menyintai. Maknanya apa? Kamu nak hidup atas dunia ni tak boleh hidup seorang-seorang. Perlukan kepada orang lain. Sebab pernah kita dengar kubur lain-lain. Apa nak cara hamba? Kubur lain-lain ke? Baik kita kata esok-esok kalau mu mati, mu mandi sendiri, mu kapal sendiri, mu masuk kubur sendiri. Nah, dan bila hidup atas dunia ni, bila hidup ada orang lain, ada masyarakat, ada syarat yang Allah tetapkan, yang kita akan bahaskan. Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ini syarat kita nak hidup atas dunia ni. Sebab dunia ni bukan hak kita. Dunia ni hak Allah. Allah ni Tuhan kita. Dan kita ni adalah hamba Allah. Kita bukan rakyat Allah. Kita adalah hamba Allah. Rakyat dia boleh sokong, dia boleh tentang, dia boleh gulingkan kerajaan dan sebagainya. Tapi bila sebut hamba, kena sami'na wa ata'na. Baik, Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah, hidup di dunia ni wahai orang-orang yang beriman, jangan bersaing. Jangan kamu buat saing. Kalau bahasa terjemah Kelatennya, jangan mu ambil buat saing orang-orang yang menjadi musuh aku dan juga musuh kamu. Jangan buat saing orang yang jadi musuh aku dan musuh kamu. Dan harap-harapnya musuh Allah dan juga musuh kita adalah serupa. Kena cek balik. Ya ke musuh kita itu adalah musuh Allah? Kadang-kadang hari ni musuh kita tapi dia dengan Allah tak bermusuh pun. Kita risau yang ini. Dan benda ini banyak berlaku. Sebagai contoh, ambil perkara mudah. Bila mana orang tegur, Syekh, jangan isap rokok. Nah, gapo dia buat? Cara apa aku? Nak akan nombok. Tak, orang jatuh. Cara apa aku? Baik, kita tengok hadis ni. Kita akan jumpa berkenaan dengan itu. Ya, berkaitan dengan hadis ni, sebahagian salaf menyatakan yang penting bukan mencintai, namun yang paling penting adalah bagaimana dicintai. Sebab ramai orang mendabik dada, kami cinta, merasa cinta kepada Allah. Orang Yahudi kata dia merasa cinta kepada Allah. Orang Nasrani kata dia merasa cinta kepada Allah. Tapi sebahagian daripada ulama salaf menyebut, salaf ni maknanya orang-orang yang terdahulu. Baik, disebut yang penting bukan mencintai, namun yang paling penting adalah bagaimana dicintai. Hadis tadi menjelaskan kepada kita bagaimana kita nak dicintai oleh Allah. Baik, daripada hadis tadi kita buang satu persatu. Kita cek satu persatu bagaimana kita nak raih cinta Allah. Yang pertama ada 4 perkara. 4 perkara yang melayakkan seseorang mendapat cinta Allah. Yang pertama, perintah saling mencintai kerana Allah. Saling mencintai kerana Allah. Ini yang pertama. Dalam hadis lain Allah berfirman, dalam hadis kursi Allah berfirman, ainal mutahabuna bijalali al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Allah berfirman dalam hadis kursi, Allah tanya, ainal mutahabuna bijalali, di mana orang yang berkasih sayang kerana aku, kerana kemuliaan aku? Al-yawm, itu hari akhirat. Al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli, yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Okay, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Yang kedua, perintah saling nasihat menasihati. Yang ni hamba nak tekankan.
Amba nak tegur diri amba dan juga sahabat-sahabat sekalian. Hak ni yang amba sebutkan tadi, yang anda sebutkan tadi, ramai di kalangan kita meletakkan musuh kita, sedangkan musuh kita tak bermusuh pun dengan Allah. Bukti dia apa? Sebagai contoh tadi, bila mana ada sahabat kita PM Kias sebagai contoh, tegur orang yang couple. Apa orang couple tu buat? Jaga engkau. Ada peluang, ada lori, ada bas. Ada lori, ada hari, boleh ku balas. Jaga kau PM Kias. Nah, PM Kias ni kat konyo tak jadi nak tegur. Sahabat-sahabat kita nak tegur sahabat kita yang lain seokok, kena ugut. Jangan cara ke aku. Kalau masuk capur ke aku, jaga. Tak, akhirnya tak jadi nak tegur. Sama juga dengan akhwat. Nah, bila kita kata jangan tabarruj, bila ada orang kata jangan pakai gincu, bila sebut pakai gincu, semua buat mulutnya. Nak hilangkan gincu ke? Bila ada orang tegur jangan pakai gincu, dia kata apa kamu susah? PTPTN masukkan duit kat saya, tak masukkan kamu. Nah, duit saya bukan duit awak. Ikut saya lah. Sedangkan apa yang kita tegur, apa yang kita nasihatkan kerana Allah, sahabat yang baik, ya, sahabat yang baik. Kalau nak cari sahabat ni pelajar tahun 1 kan? Ramai di sini tahun 1 tak? Betul ke? Nak ingatkan awal-awal, sahabat yang baik, nak cari sahabat, tanda sahabat yang baik, dia akan ajak kita untuk masuk syurga Allah. Dia akan tegur kita bila mana kita buat perkara yang mendekatkan kita dengan neraka Allah. Ini sahabat yang baik. Sebab kita nak ambil ibrah daripada golongan orang-orang yang baik, sahabat. Antaranya Muaz bin Jabal, ketika mana bersama dengan Nabi SAW. Para sahabat ni ketika mana ada je peluang dengan Nabi, pasti mereka akan bertanya dengan pertanyaan yang paling penting. Dan peluang itu tidak dilepaskan oleh Muaz bin Jabal ketika dalam safar, dalam perjalanan. Muaz berkata kepada Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata Muaz, ikhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'idni 'anil nar. Ini pertanyaan para sahabat yang menyebabkan kita hari ini, Allah Akbar, jauhnya kita dengan para sahabat. Muaz bertanya kepada Rasulullah, dia tanya apa? Dia tanya, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, khabarkan kepada aku amalan yang membolehkan aku masuk syurga Allah, yang boleh memasukkan aku ke syurga Allah. Wa yuba'idni 'anil nar, dan yang boleh menjauhkan diri aku daripada neraka Allah. Yang kedua. Baik. Yang ketiga. Yang kedua lagi, perintah saling menasihati kerana Allah. Bila ada sahabat tegur kita, bila ada sahabat nasihatkan kita, pegang tangan dia, ucaplah, syukran akhi, jazakallah akhi, kerana nasihatkan anak. Terima kasih akhi, kerana enta ingatkan anak. Ini adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik, dia tak akan biarkan sahabat dia terus hanyut. Tapi sahabat yang baik, dia akan pauk sehabis mungkin, dia akan tarik sekuat mungkin sahabat dia daripada hanyut. Ya. Baik. Yang ketiga, perintah saling menyambung persaudaraan kerana Allah. Ya. Hari ini
Kalau nak tanya sikit boleh ke? Ustaz kita yang depan sekali, smart dia. Dalam ramai-ramai nipis dia smart sekali. Ustaz nama apa Ustaz? Amirul. Apa nama sahabat kita belakang sekali yang pakai baju jubah, yang duduk macam tu? Apa nama sahabat kita? Sama-sama tahun 1 tak? Tahun berapa? Tahun 2? Tahun 1? Baik. Siapa tahun 1 lagi? Siapa tahun 1 lagi? Tepi ustaz tadi. Tepi ustaz tadi, baju kuning. Apa nama dia Ustaz? Apa nama dia? Tak kenal? Baik. Ustazah. Cuak. Tak ada arah, tak boleh turun je ni. Tanya dari jauh-jauh. Kalau boleh turun siap baling mikrofon lagi. Ustazah barisan yang kedua, yang pakai baju, yang pakai tudung warna biru. Ustazah, siapa nama ustazah yang pakai niqab? Ujung sana, yang pakai niqab warna hitam. Niqab Arab. Orang Arab pakai niqab macam tu. Kau orang Arab? Apa nama dia ustazah? Orang lain tolong jangan beritahu Apa nama dia? Tak tahu. Oh, gelak yang belakang. Baik, kita tanya yang belakang. Ustazah yang pakai baju warna purple, yang depan dia tak ada orang. Siapa nama ustazah kita yang depan sekali yang pakai niqab? Ustazah yang depan, tolong bangun sikit, dia nak tengok. Turun bangun sekejap. Nampak tak? Orang lain jangan bagi tahu nama apa Nampak tak? Yang depan sekali. Nampak? Tak nampak? Nampak? Tahu nama dia apa? Tak tahu? Baik. Boleh tak kalau kita bagi masa PM Kias? Ustaz Zul? Lagi seminggu kita tasmik nama-nama. Sebelum tasmik Quran, tasmik nama dulu. Sebab apa? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana dia bersahabat, hebat ukhuwah dia. Hebat ukhuwah dia. Bukti dia apa? Bukti dia apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kalau tak silap ana, dalam satu hadis. Ketika mana Rasulullah naik Mi'raj, turun balik, Rasulullah bertemu dengan Bilal waktu subuh. Dia tanya Bilal, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalan amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaik baina yadayya fil jannah." Ini kehebatan hubungan ukhuwah dengan sahabat, menyebabkan Bilal merasakan rasa dihargai dan sebagainya. Patutlah sahabat-sahabat Nabi tak berpaling tadah kepada Nabi. Hubungan ukhuwah sesama mereka cukup hebat. Faham ke hadis tadi? Faham? Boleh tolong terjemah yang anggut ni? Ustazah? Ya Bilal, hadithni bi arja amalan amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, khabarkan kepada aku satu amalan yang kamu buat ketika mana kamu telah masuk Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaik baina yadayya fil jannah. Sesungguhnya aku dengar pergerakan selipar kamu dalam syurga. Tak tengok orang, tapi dengar pergerakan selipar, tahu itu adalah Bilal bin Rabah. Hebat tak hubungan Rasulullah dengan sahabat dia? Tak tengok orang, tapi dengar je pergerakan selipar, oh tahu. Nah,
Bilal ni dia tak mati lagi, tapi dia dah pun tempah syurga Allah. Hidup di dunia lagi, tapi Nabi dah dengar pergerakan tapak selipar dia di syurga Allah. Hebat Bilal ni. Orangnya kulit hitam. Nah, kalau mari letak sini tawar ke siswi kita, rasa tak ada seorang abut no. Sebab hitam, metalik, ya? Tapi dia telah tempah syurga Allah. Apa yang dia buat? Yang dia buat, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada juga lagi yang tak sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal ni yang menyebabkan dia dah tempah syurga Allah dapat satu amalan. Dia rasa, ya, dia rasa satu amalan. Apa dia? Amalan dia ketika mana setiap kali dia berwuduk, selepas daripada dia wuduk, dia solat sunat wuduk. Dia solat sunat wuduk. Kalau kita nak bandingkan solat wuduk, salat sunat wuduk dengan qiyamul lail, mana lebih besar? Jauh qiyamul lail lebih besar. Tapi Allah nak ajar kita, Allah nak ajar kita, ulama menyebut kita tak tahu dengan amalan apa kita akan masuk syurga Allah. Kita tak tahu dengan amalan apa kita akan masuk syurga Allah. Boleh jadi dengan sebab kita tegur sahabat kita, boleh jadi dengan sebab kita nasihat sahabat kita, boleh jadi dengan sebab amalan-amalan yang kecil pada pandangan kita, tapi besar di sisi Allah. Sebab ulama sebut, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amalan yang kita nampak kecil, tapi dia nilainya besar di sisi Allah disebabkan niat dia. Dan berapa banyak amalan yang kita nampak besar, bagi sumbangan besar, buat kerja-kerja dakwah besar, tapi nilaian tersebut kecil di sisi Allah disebabkan niat dia. Nah, jadi apa yang kita nak sebut? Buatlah apa sahaja kebaikan yang kita rasa baik menurut syarak, buatlah walau sekecil mana dia pun. Yang keempat adalah perintah saling berkorban kerana Allah, ya? Saling tolong menolong kerana Allah, ithar, ya? Ini 4 perkara yang melayakkan seseorang mendapat cinta Allah. Jadi kalau ada lepas pada ni, kalau kita boleh amalkan, jumpa sahabat kita nampak isap rokok, kita tegur, akhi, ana sayang entah kerana Allah, ana tegur ke entah ni sebab ana sayang entah. Tapi kalau ana tak sayang ke entah, apa pergilah mu. Nah, kita tegur sebab kita sayang. Tapi hari ni bila kita jumpa di luar sana orang yang sedang membonceng motor, monggek bahasa Kelantan panggil, peh monggek, oh jatuh peh lah, membonceng motosikal lelaki dan perempuan, tak tutup aurat perempuan. Tapi kalau kita pergi tegur, apa respon dia? Apa respon masyarakat? Apa respon masyarakat? Masyarakat tengok kita pelik. Kita bagi salam ke orang tepi jalan, Assalamualaikum. Apa masyarakat akan buat? Dia akan pandang. Betul tak? Ini benarlah apa yang disebut oleh Nabi. Sebagai akhirnya yang disebut, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Ahmad, sata'ti 'alan nasi sinuna khadda'ah yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzibu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah. Qil wa ma ar-ruwaybidah ya Rasulullah?
قال التافه يتكلم أمر العامة. Nabi sebut satati 'ala nasi sinuna khadda'ah, akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya. Yusaddiqu fihal kadhib, dia membenarkan orang-orang yang dusta. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, dan dia mendustakan orang-orang yang benar. Hari ni kita jadi malu nak tegur orang yang buat maksiat kerana Allah. Betul tak? Kita jadi malu nak tegur. Sebab apa? Sebab masyarakat kita dah berubah. Dia sudah teweng dia punya nilai. Anak tu imam dah tak tutup aurat, tak rasa apa, nothing. Anak ustaz membonceng motosikal lelaki dan perempuan, tak rasa apa. Sebab apa? Kita ketandusan nilai. Kita dah keliru mana satu yang benar dan mana satu yang salah. Baik, itu dulu. Yang ada 3 perkara yang nak tunjukkan pada antum sebagai pengakhiran. Ya, ada beberapa video yang nak tunjukkan. Mudah-mudahan sebagai menghilangkan mengantuk. Sementara kalau ada soalan yang nak bertanya, cuma nak sebutkan sebagai akhirnya adalah, ya, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Okey, nanti kita akan takhrij bersama. Ada madah takhrij hadis tak? Lupa tahun 1 tak? Ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat. Bila mana solat, Allahu Akbar, kemudian dibaca doa iftitah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, thumma baka. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Rasulullah menangis. Bila menangis, berhenti menangis, baca lagi dalam solat Bismillahirrahmanirrahim, thumma baka, menangis lagi, kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim, thumma baka. Banyak kali dalam keadaan Rasulullah baca bismillah sahaja, tapi Rasulullah menitiskan air mata. Bila ditanya, sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu menangis ketika kamu baca Bismillahirrahmanirrahim, baru baca Bismillahirrahmanirrahim? Kerana Rasulullah menjawab, alangkah malangnya orang yang hidup atas muka bumi ini, yang mana Allah sangat kaya dengan sifat rahmah, tapi dia tak dapat rahmat daripada Allah. Malangnya orang yang hidup atas muka bumi ini, dia tak dapat rahmat Allah, sedangkan rahmat Allah terlalu besar, terlalu luas. Bersama-sama kita renungkan, apakah keadaan kita pada hari ini melayakkan untuk kita meraih cinta Allah, ataupun kita mengundang, meletakkan diri kita dalam senarai sebagai musuh-musuh Allah. Kita lihat bersama. Nak tunjukkan sebelum penutupnya, pernah dengar pantun aurat daripada Ustaz Akhir Hai? Pernah dengar? Siapa yang pernah dengar sini? Angkat tangan. Tak ada seorang yang pernah dengar Ke sengaja nak dengar hari ni? Sengaja tak angkat tangan. Kalau angkat, Ustaz tak tayang lah. Okey, baik, kita dengar bersama. Yang perempuan pakai mini skirt, suka pakai baju ketat, suka pula menunjukkan pusat, hingga tak pedulikan lagi batasan aurat. Pakai pula yang sendat-sendat, kadang-kadang sampai nampak yang tersirat. Tak kira bujung, tak kira bulan. Minta maaf. Bila dah macam tu tuan-tuan perempuan, jadi macam ni, siapa lihat pasti tercegat. Bila dah tercegat, silap gaya jadi gawat. Bila dah jadi gawat tuan-tuan perempuan, bosnya bos Jan lagi dahsyat.
Duduk jauh berkirim surat, bila berjumpa tangan berjabat. Kemudian pakat lawan peluk erat-erat. Masa tu naik naik tersekat-sekat. Usah dipedulilah agama dan adat. Usah ditakuti Allah dan malaikat. Yang penting apa kita nak buat, kita buat. Akhirnya bila dah buat, perut kemping jadi bulat. Bila perut kemping dah jadi bulat, maka tunggulah lahir. Saat lahirnya anak-anak yang tak cukup sifat. Bila saat kita melihat anak yang tak cukup sifat itu dilahirkan, malu dia, maka jam tu kita tengok bayi dibuang merata tempat. Dalam semak, dalam longkang. Lagu rock pun nyanyi juga lagu orang buang anak, bayangkan. Bila dah bayi dibuang merata tempat, maknanya ketika itu iblis mula melompat. Tu dia, bukan Spiderman aja melompat, iblis pun melompat. Bila iblis melompat, dia kata apa? Habis manusia dah masuk jerat. Habis manusia telah tersesat. Inilah dia fenomena masyarakat. Oleh itu, wahai saudara-saudari dan para sahabat, marilah kita pakat mengingat bahawa dunia hari ini makin singkat. Esok atau lusa kita mungkin menghadapi hari kiamat. Sampailah masa kita semua akan berangkat menuju ke negara akhirat. Di sana kita akan ditanya apa yang kita buat. Masa itu sendiri mau ingat, umurmu banyak mana mu buat ibadat. Zaman mudamu apa telah mu buat. Harta benda entah dari mana ente dapat. Ilmu entah dekat ente manfaat. Semoga ianya dapat mengingatkan kita supaya segera meninggalkan maksiat dan memperbanyakkan ibadat. Habis bantu. Baik, ada satu lagi yang nak tunjukkan. Okey, kita sama-sama dengar satu lagu yang dinyanyikan oleh Amin Idris. Ya, mungkin kita dah dengar, tapi kita nak supaya kita menghayati lagu tersebut. Andaikan diriku bisa seperti yang lain, yang kau sayang, yang kau rindukan, yang kau cintai. Tanpamu aku lelah, aku sungguh tak berdaya. Tolongku, ya Allah. Setiap air mataku Allah, aku lemah dan tak bererti. Setiap derai tangis membasahi. Allah, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu
Allah, aku cinta Allah. Tuan, takbir derah dah, takbir derah. Ready? Sama-sama. Alright? Okay? Takbir! 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 Sekali lagi, paling kuat. Takbir! Comel. Aku lemah, tanpamu aku lelah, aku sungguh tak berdaya. Tolongku, ya setiap air mataku mengalir, Allah aku lemah dan tak erti. Setiap derai tangis membasahi, Allah jangan tinggalkan aku lagi. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Sama-sama deh, all together. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Aku sayang Allah, aku rindu Allah, aku cinta Allah. Sekian lagi saya berikan tepukan kemudian untuk Azizul Hasni, pada pihak Andre, Ustaz Zamri Mantap dan Oki Satyana Dewi, dan paling gemuruh untuk rakyat negeri Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, Okay, maka dengan tertayangnya lagu ni, lagu Aku Cinta Allah, mudah-mudahan kita juga bersemangat untuk nak mencari cinta Allah, memburu cinta Allah. Tak ada guna kalau kita luangkan masa sejenak 2 jam, hampir 2 jam kita hari ni, tapi dia berlalu begitu sahaja. Pastikan kita ada peningkatan hari ke hari. Apapun dengan itu, maka anak rasa cukuplah. Sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri anak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, soalan daripada seorang ustazah. Dia tanya, bagaimana ya keadaan sekarang ni, kita tengok maksiat banyak berlaku. Tiba-tiba kita tak cegah dengan tangan dan juga mulut, tapi kita cegah dengan hati. Lama-lama dia melekat. So bagaimana dengan hati tersebut? Betul ya? Bagaimana dengan hati tersebut? Anda nak sebutkan begini. Pada awalnya, pada peringkat mulanya, okey? Pada peringkat mulanya, kalau kita berkawan dengan ahli bilik kita, okey, yang suka buat kotor dalam bilik, dan kita tak boleh nak tegur sebab dia mungkin senior dan sebagainya. So kita hanya benci dengan hati. Okey? Lama kelamaan perkara tersebut dia akan jadi sebati dalam hati kita. Kita akan kata tak ada apalah, biasa. Sebab apa? Sebab kan kalau kita perasan bagaimana batu, kerasnya batu, bila mana kita titikkan air demi air tu lembut kan? Batu ni keras, tapi lama kelamaan
dia akan membentuk pada batu yang keras. Ini apatah lagi hati yang hanya sebentar saja dibolak-balikkan. Sebab itu, dalam keadaan bila kita nampak maksiat yang berlaku ada sekeliling kita, yang pertama sekali tindakannya kita cegah. Tapi kalau kita tak mampu, minta bantuan daripada pihak luar. Kalau tak mampu juga, keluar daripada suasana tersebut, sebagaimana dibuat oleh Ashabul Kahfi. Sebab kita tak mampu nak cegah, akhirnya dia akan mudarat pada kita. Ya, itu je cara dia. Kalau kita tak mampu, tapi lama kelamaannya dia akan memberikan kesan pada kita. Sebenarnya ibrah yang diajar oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, antara asbabun nuzul dia disebabkan raja yang zalim dan syirik kepada Allah. Jadi dia tak mampu nak cegah. Lama kelamaan duk main benci dengan hati je tak boleh, kena keluar. Sebab tarbiyah, elemen-elemen tarbiyah yang penting ada 3 perkara. Yang pertama, dia melibatkan murabbi. Anda nak sebutkan ada kaitannya. Yang kedua, kena ada manhaj. Yang ketiga, kena ada bi'ah. Bi'ah, suasana ni sangat penting. Kalau kita berada dalam suasana yang tak betul, asalnya kita betul, asalnya kita wangi, tapi kita pergi dalam tempat suasana yang bau busuk, kita duduk lama-lama dia akan jadi bau busuk. Itu perumpamaan dia. Kalau kita tak mampu istighfar, kita mohon pada Allah, kita keluar daripada tersebut. Bukan sebagaimana jawapan menteri, ya, kalau tak bersih duduk dekat Malaysia, keluar ke negara lain. Bukan. Maksudnya keluar daripada lingkungan maksiat tersebut. Tapi kalau maksiat itu berlaku dalam keluarga kita, bagaimana? Ini persoalannya. Kalau maksiat tersebut berlaku dalam keluarga kita, ada satu kaedah yang anda kongsikan dengan ikhwah baru ni, dengan akhwat baru ni. Dia tanya, macam mana Ustaz kalau keluarga dia sendiri yang melakukan maksiat dan dia tak mampu nak tegur? Sebab mungkin yang melakukan maksiat tersebut ayahnya mungkin, ataupun ibunya mungkin. Nah, dalam dakwah dia ada secara progresif, dia ada juga secara pasif. Secara pasif nak buat macam mana? Dengan cara bila mana berlaku maksiat di depan kita, kita tak mampu nak tegur, akhirnya bukan mulut yang berbicara, tapi air mata yang berbicara. Kita menitiskan air mata, akhirnya mereka akan tengok kita. Kita tak kata apa, tapi kita menitiskan air mata. Sebab, antara sebab cara bagaimana nak lembutkan hati, salah satu cara kita menangis. Kita menangis. Kalau kita rasa hati kita keras, cuba pisahkan supaya kita menangis, untuk nak lembutkan kembali hati kita yang keras. Dan waktu yang paling sesuai untuk nak menangis pada dini hari, sebelum subuh, tak ada orang, kita menangis dan meraung, meminta pada Allah. Keguan Ustaz Farhan? Tak perasan Tok Guru hamba ni. Ada lagi kesoalan? Boleh terjawab ke Ustazah? Maknanya kalau kita tak mampu, boleh jadi nak tegur, kita tak mampu nak ubah dengan tangan, kita tak mampu, gunakan kaedah pasif, menitiskan air mata. Sahabat kita kalau tengok kita menitis air mata, pasti tersentak jiwanya. Pasti orang akan bertanya, kenapa menangis? Ya? Kalau hak jatuh, dia kata, payah tak nak ubah. Sebab apa? Kalau kita nak ajak pergi semaya kan, dia kata, waruk demo. Betul tak? Waruk demo. Sekat masuk kiyah ni jadi waruk gitu mu. Kalau tak imeh, oh jatuh dia lain. Cara nak tegur lagu mana? Cara nak tegur berhenti. Oh ya, dia kalau taing kita nak semaya, tapi dia buat dengan buat cara, kita kata, yang berserah nak mati, yang berserah tak sedap duduk, buat gelisah depan dia. Kita kena kreatif.
Ini menggunakan kaedah pasif. Buat keadaan tak sedap duduk. Pasti sahabat kita akan bertanya, apa nampak gelisahmu ni? Ana pernah kongsikan pada seorang sahabat, dia sehinggakan tak solat. Sebab apa? Malu nak bagi tahu, jom kita berhenti solat semata. Dia balik ke Gua Musa, minta maaf kepada orang Gua Musa. Dia balik Gua Musa bersama dengan sahabat, pergi ronda rumah-rumah sahabat. Dalam satu kereta. Tak berani bila masuk waktu solat, tak berani nak ajak sahabat dia untuk solat. Payah. Akhirnya dia tanya, ustaz, lagu mana yang nak buat? Kita nak semayang, nak solat, tapi sahabat kita ni tak sih. Kalau kita kata kita ajak pergi semayang, dia kata waruk pula demo. Macam-macam lah dah. Cara dia kita buat macam secara tak langsung, buat gelisah, tak sedap duduk. Pasti sahabat kita akan tanya. Sebab sahabat rapat ni dia akan tanya, apa nampak gelisah ni? Kita pun raya, tak tahulah. Sehari dua ni ambo rasa pelik. Serah nak mati dah berkali. Serah nak mati dah berkali. Kita berhenti semayang mata. Dia boleh bunyi nak mati tu, make kat lo. Nah, make kat lo, orang jatuh. Sebab tu orang jatuh cara dia nak ajak sahabat dia, kalau nyekeh biar rapat jik. Kalau bahasa Kelantan lah. Sebab orang jatuh ni suka mapu. Nah, dia suka mapu. Memang dengan orang jatuh. Argentina ada. Argentina ada cara dia dengan mulut dia. Cuma kita memberikan isyarat pasif, menitiskan air mata dan dia akan bertanya. Wallahu alam, mungkin tu saja yang Ana boleh jawab. Ada lagi ke soalan? Baik, ada ustazah kita tanya, macam mana ustaz kalau ada seorang ni pergi ke surau, tapi kerana tertarik dengan suara imam? Jangan perasan bukan imam sini. Kau iya tak? Bukan sini. Tapi sini imam sudah ada ni suara dia. Baik. Dia kata pergi ke surau tapi kerana tertarik dengan suaranya. Bagaimana? Apa hukum dia? Betul ke? Boleh ke tak boleh? Baik. Soalan ni payah. Nah, cuma ini pandangan peribadi ya. Ini pandangan Ana. Mungkin silap, mungkin salah. Mungkin ada betulnya, ada silapnya. Cuma pandangan peribadi Ana. Ya, memang imam ini digalakkan untuk orang-orang yang suara sedap, kena makhrajnya, betul tajwidnya. Ya, kalaulah imamnya baca tak rak, letih, orang tak nak mari, tarikan. Dan pada pandangan Ana tak salah kalau dia pergi sebab tertarik dengan suara imam. Mungkin ya, bila mana imam baca sedap, kita dapat menghayati makna isi kandungan imam tersebut, kandungan imam yang baca tersebut. Sebab ada kalau imam tua baca kadang-kadang tak jelas, tak betul, menyebabkan kita pun jadi sanksi, nak pergi pun malah. Nah, jadi pada pandangan Ana tak silap, tak salah kalau pergi kerana tertarik. Tapi jangan amalkan selalu. Takut-takut lekat hati kata imam. Balah tu imam dengan bini dia. Okay? Dan memang kita nak mempersembahkan Islam, kena persembahkan yang terbaik, tarikan yang terbaik. Ya? Ana rasa tu je yang Ana boleh bagi pandangan. Tak salah. Ya, tak salah. Tapi kena betulkan niat. Ya, pergi tu nak solat bukan kerana nak dengar suara imam tu je, tapi nak solat kerana Allah. Ya, solat kerana Allah. Ada. Baik, ada dua soalan. Ana sebenarnya yang paling Ana tak suka sekali adalah bila sesi soal jawab. Bila sesi soal jawab, dia akan jadi macam tanyalah ustaz. Sebenarnya kita tak banyak sangat pun ilmu.
Orang risau takut kita bagi pandangan itu silap. Ya. Tapi mungkin itu boleh tanya balik ya, pakar-pakar yang lebih arif ya, daripada anak. Baik. Soalan yang pertama, Ustaz, bagi pendapat Ustaz, kalau kita bermesej dengan lelaki tetapi sebagai kawan, bolehkah? Jen. Yang kedua, bolehkah bercinta dalam konteks Islam? Bagi penjelasan. Baik. Yang pertama, boleh tak mesej antara lelaki dengan perempuan tetapi sebagai kawan? Boleh. Tapi ketika ada kerja yang perlu. Sebagai contoh, nak uruskan program ini, perlu ada keselarasan di antara perempuan dan juga lelaki. Boleh. Tapi kalau tak ada isu, tak ada apa-apa perkara, sorry, tak boleh. Tanya, makan nasi dah ke? Makan dah. Lauk apa? Lauk ikan kering. Berapa ekor? Adalah seekor setengah. Biasanya bila ada mesej lelaki dan perempuan, dia akan melencong ke lain. Serius, akan melencong ke lain. Sebab itu Islam sangat jaga hubungan antara lelaki dan Islam dengan perempuan. Islam tak larang, tapi Islam membetulkan jalan. Macam mana nak berhubungan? Boleh berhubungan, tapi ketika ada kerja yang mustahak. Kalau tak ada kerja, nak mesej saja Ustaz, nak tanya khabar. Cantiklah baju Ustaz Farhan hari ni, kita pun mesej. Tak perlu. Baik, kalau kita kata, apa salah Ustaz? Mesej. Kesan dia jangka masa panjang. Kalau kita sebelum beristeri, sebelum bersuami, mesej. Okey? Bila beristeri, bila bersuami, agak-agak datang tak perasaan curiga. Kalau belum diikat dengan ikatan yang sah, dia boleh bermesej, boleh bertanya khabar pada lelaki yang bukan ada hubungan yang halal dengan dia, dia boleh bermesej. Apatah lagi yang sedang dalam ikatan. Kalau kita nak pasangan kita selepas daripada kahwin, jaga kita dengan baik, tak mesej dengan orang lain, tak mengorat orang lain. Masa sebelum kahwin, jaga elok-elok. Sebab lepas pada kahwin, kalau belum kahwin, dia boleh mesej dengan orang lain. Tak ada ikatan ni, tapi boleh mesej. Lepas kahwin lagi lah. Yang pertama. Yang kedua, boleh tak bercinta? Bolehkah bercinta dalam konteks Islam? Teknikal ada sabotaj. Jawapan dia boleh. Bukti apa boleh? Bercinta dalam konteks Islam boleh. Bukti dia sambungan daripada tadi. Allah sebut, ainal mutahabuna bi jalali al-yawm uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Allah sebut dalam hadis kursi, di mana orang yang berkasih sayang kerana kemuliaanku? Hari ini aku akan beri naungan kepadanya yang mana tidak ada naungan melainkan naunganku. Tapi kasih sayang ini ada batasannya. Lelaki sesama lelaki, perempuan sesama perempuan. Sayang atas rasa Islam. Bercinta sebelum kahwin pada pandangan peribadi ana, walaupun ada orang kata boleh, ana tetap kata tak boleh. Pandangan peribadi ana. Bercinta sebelum kahwin tak boleh. Sebab apa? Secara rasionalnya, secara mudahnya, kita tak nak bincang tentang fatwa. Fatwa, anda lupa nak sebut kan? Fatwa Jordan ataupun Iraq, anda lupa, fatwa Jordan ataupun Iraq, dia menyatakan mesej antara lelaki dan perempuan adalah haram. Ini fatwa. Baik, apa yang nak fokuskan tadi berkenaan dengan cinta.
Kalau kita bercinta awal sebelum daripada kahwin, madunya dah hilang, tinggal sepah bila dah kahwin. Secara mudahnya lah, apabila seorang perempuan dimalar, dilamar ke dimalar? Dia nak cepat, tulisan cepat Dilamar oleh seorang lelaki, tetapi kelemahannya sudah jelas di pandangan wanita tersebut. Adakah lelaki itu bukan yang terbaik untuk perempuan tersebut? Dan patutkah perempuan itu menerima lamaran tersebut? Pertama, kita kena tengok kelemahan tersebut dari sudut apa. Kelemahan tersebut dari sudut apa? Kalau kelemahan tersebut dari sudut cacat celah, dari sudut agama, maka dia boleh tinggalkan, boleh lepaskan. Tapi kalau kelemahan tersebut sekadar baju tak gosok, saya tak ada apa kot, ya. Yang penting harus dilihat pada agama dia, agama lelaki tersebut. Kalau kelemahan tersebut sekadar biasa, tak jadi masalah. Ataupun kelemahan tersebut menyebabkan dia fasik sebagai contoh, ataupun sentiasa melakukan dosa besar, ataupun berterusan dalam melakukan maksiat, maka lamaran tersebut boleh ditolak. Sebab apa? Sebab ingat orang yang melakukan dosa, membuat perkara-perkara haram, orang ini adalah musuh Allah, dan wajib kita tak boleh kawan dengan dia, saing, tak boleh kawan. Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ambil sebagai wali orang-orang yang menjadi musuh kepada aku dan musuh kamu. Maka kita nak kahwin lagi dengan orang yang menjadi musuh Allah. Sorry, kalau musuh kita, musuh manusia boleh tahan, tapi ini musuh Allah. Bila mana Allah benci, sebagaimana hadis tadi, seluruh makhluk di atas muka bumi ini akan benci pada dia. Maka kita nak kahwin dengan orang yang seumpama itu, kita boleh tolak. Okey. Baik, soalan seterusnya, macam mana kita nak jaga hubungan persaudaraan sedangkan hati kita sakit? Macam mana nak jaga hati dan kuatkan hati kita? Sebab kadang-kadang melalui perwatakan kita tu, kawan kita dah boleh baca. Okey, macam mana nak jaga hubungan persaudaraan? Pertama, kita selalu nak diraikan, kita selalu nak digembirakan oleh orang lain. Betul tak? Kita selalu nak digembirakan oleh orang lain. Kita selalu nak yang terbaik orang lain buat ke kita. Tapi pernah tak kita tanya, apa yang kita bagi ke orang lain? Apa yang kita bagi pada sahabat kita? Apa hak dia yang kita dah tunaikan? Kita asyik bertanya, mana tanggungjawab awak? Mana tanggungjawab awak? Tapi hak dia, pernah tak kita tunaikan? Kita nak orang senyum kat kita, kita nak orang tegur kita, tapi dalam masa yang sama kita sombong dengan orang. Kita tak nak tegur orang. Itu yang pertama. Kita nak orang buat macam kita, kita nak orang buat baik pada kita, pertama sekali kena buat baik pada orang lain. Pertama. Yang kedua, bagaimana nak jaga hati? Jaga hati mudah je. Banyakkan istighfar. Banyakkan istighfar. Dan perkara yang paling penting dalam hubungan persaudaraan, sahabat, ada dua perkara. Dua perkara yang kita kena tinggalkan, dan dua perkara yang kita sentiasa kena ingat. Ni kalau boleh catat, catat. Pertama, dua perkara yang kita harus lupakan adalah kebaikan kita kepada orang lain dan juga keburukan orang lain kepada kita. Dua perkara ini kita kena tinggalkan. Kebaikan kita kepada orang lain dan juga keburukan orang lain kepada kita, tinggalkan. Apa yang kita sentiasa kena ingat? Keburukan kita kepada orang lain dan juga kebaikan orang lain kepada kita. Bila kita sentiasa fikir keburukan kita pada orang lain, kebaikan orang lain kepada kita,
kita akan sentiasa memberikan yang terbaik. Kita sentiasa akan memikirkan bagaimana nak pulihkan keadaan. Tapi kalaulah orang asyik fikirkan kebaikan kita pada orang lain dan kejahatan orang lain pada kita, kita akan rasa kitalah yang terbaik. Sebab kita dah buat banyak perkara. Kita akan cepat jadi sombong. Okay, boleh faham Okey, ana satu je kot apa yang boleh ana jawab. Ada lagi? Okey, last. Okey, last. Biasalah akhwat, syabab kena faham lah. Dah tak tanya. Orang tanya merungut pula. Baik. Okey, Ustaz. Apa pendapat Ustaz sekiranya status pertunangan dijadikan sebagai ruang nak keluar bersama dengan kebenaran ibu bapa? Pertama, bertunang boleh tak keluar? Boleh tak keluar dengan tunang? Siapa kata boleh? Angkat tangan. Boleh keluar dengan tunang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa kata tak boleh keluar dengan tunang? Siapa kata tak boleh keluar dengan tunang? Tak dibunyi ramai sangat. Jawapan dia boleh keluar dengan tunang. Boleh keluar dengan tunang dengan syarat mak dan ayah ikut sekali. Boleh keluar dengan tunang, tapi mak ayah ikut sekali. Yang jadi masalah bila mana kita rasa tunang itu adalah lesen untuk kita bersama. Tunang bukan lagi halal untuk kita, tak. Tunang baru ikatan, nak kenal orang ni bagaimana. Orang ni soleh ke tak? Orang ni buat maksiat ke tak? Sesuai tak? Orang ni jadi musuh Allah ataupun pembela agama Allah. Ini maksud tunang. Tunang bukan lesen. Kahwin baru lesen. Kahwin baru lesen. Macam Ustaz Zulhilmi kita. Ustaz? Boleh bawa lah nak ke mana-mana pun. Baik, yang ketiga, yang seterusnya, bagaimana mahu menghadapi seseorang yang menolak dan cuba memutarbelikkan agama Islam secara berterusan? Bagaimana mahu menghadapi seseorang yang menolak dan cuba memutarbelikkan agama Islam secara berterusan? Apa yang kita faham? Dia tolak hujah ke tolak apa ni? Ke tolak ajakan kita? Apa maksud soalan ni? Bagaimana mahu menghadapi seseorang yang menolak dan cuba memutarbelikkan agama Islam secara berterusan? Anda tak faham soalan ni? Faham ke? Sahabat faham ke? Tapi apa pun mungkin sebagai menjawab, orang tercinta Malaysia, telefon ayah. Baik, secara kesimpulan yang anda boleh bagikan pada soalan ini adalah, pertama, tinggalkan. Kalau dia suka untuk putarbelikkan, kalau dia tahu kebenaran tapi sengaja suka nak anda rasa cukup sekadar tu kot. InsyaAllah kalau ada pertemuan nanti kita akan jumpa lagi. Ana akhiri, kita sama-sama akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.